Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan buat ulang kaji untuk saya akan buat ulang kaji untuk lihat modul hijau muka surat 38 ya. So modul hijau muka surat 38 suara saya jelas ya? Boleh dengar ya? Respon? Okey. Boleh ke boleh? Okey, so proceed muka surat 38 modul hijau. Kita lihat modul hijau ya, muka surat 38. So kita buat latih to be lagi tajuk yang sama tajuk yang sama masih lagi tajuk nombor kompleks. Okey. So kita lihat muka surat 38, soalan dia bagi tahu ringkaskan kuasa bagi I yang berikut. Okey, dia suruh ringkaskan. Okey. So macam mana kita nak ringkaskan kat sini I kuasa 7. Okey, I kuasa tu 7. Jadi kat sini awak kena ingat, okay, please bear in your mind, ingat dalam otak awak bahawa, kena ingat bahawa okey, ni dia punya benda penting dalam bab ni. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. Ini kena ingat. Ini yang pertama. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua kena ingat negatif 1 kuasa ganjil. Kalau kuasanya ganjil, maka nilai dia adalah negatif 1. Kalau negatif 1 kuasanya genap, ni nombor ganjil, nombor genap ada budak tak tahu. Saya pun pening lah kalau budak nombor genap, nombor ganjil dia pun tak tahu. Okey. Kalau negatif 1 kuasanya genap, maka nilainya adalah 1. Okey. Ni kena ingatlah dua benda ni. Okey. So soalan ini I kuasa 7. Saya tak nak awak confused dan salah faham. Okey. I kuasa 7. Oh, I kuasa 7 ni I kuasa ganjil ni. Oh, ganjil negatif 1. Salah. Tolong jangan letak fahaman awak, oh ini kuasa ganjil kuasa 7. Tak. Yang saya cerita kuasa ganjil kuasa genap ni bila dalam keadaan negatif 1. Ini dalam keadaan I. Tak boleh. Okey, jangan salah faham. Okey, saya ulang sekali lagi, saya nak tekankan kat sini yang kuasa ganjil kuasa genap ini bila dalam keadaan ianya negatif 1. Bukan dalam keadaan I. Habis kalau dalam keadaan I ni nak buat macam mana? Okey, kita lihat I kuasa 7. So kita kena ringkaskan. Okey, ni dua benda ni awak kena tahu ni, dua benda ni. Okey, dua kotak ni. So I kuasa 7, macam mana nak buat I kuasa? Okey, kita tahu bahawa yang paling asas adalah, kita tahu bahawa yang paling asas adalah I kuasa 2. Okey, I kuasa 2. So I kuasa 2, kita buat macam tu, I kuasa 2 sebab apa? Cikgu ambil I kuasa 2 sebab ni kita dah sedia maklum I kuasa 2 itu negatif 1. Nanti kita boleh gantikan. Macam mana nak jadi 7 ni? I 2 kat luar kena letak 3. Kenapa letak 3? Sebab 2 kali 3 dapat 6. Maksudnya I kuasa 6. Okey, I kuasa 6. Okey, kena buat macam tu. I kuasa 2, so luarnya 3. So kita darab dengan I. Kita darab dengan I. Okey. Kenapa darab dengan I? Sebab yang ni 6. Tambah lagi 1 dapatlah 7. Okey, so kita kena permudahkan dia jadi begini. Okey, sebab ini dia dah I kuasa 7. Jadi macam ni kita permudahkan. Okey, kita buat I kuasa 2. Okey, kurungan kuasa 3. Sebab 2 dengan 3 ni kalau saya darab dapat 6. Maksudnya I kuasa 6. Okey, bila operasinya darab, maksudnya I yang sebiji ni maksudnya ada kuasa ni 1. Jangan kata tak nampak ada kuasa kat sini 1. Kuasa 6, bila operasi darab, kuasa ni saya boleh tambah. Bila kuasa ini tambah, bukannya darab juga. Operasi darab, kuasa itu saya tambah. Kat sini dah jadi 6, 2 kali 3, 6. Okey, tambah dengan 1 dapat 7. I kuasa 7. So makanya saya akan dapat negatif 1 kuasa 3. Darab dengan I. Okey. Okey. Kemudian kat sini baru kita lihat bahawa negatif 1 kuasa ganjil. Nombor 3 ni kan nombor ganjil. Ada budak dia tak tahu nombor ganjil, nombor genap. Apa benda nombor ganjil, nombor genap? Juga nombor 3 ni nombor ganjil lah. Okey, baru boleh tengok dekat sini negatif 1 kuasa ganjil ni berapa? Negatif 1. Maka kat sini kita tahu bahawa negatif 1. Ni negatif 1 kuasa 3 ni jawapannya negatif 1 kali dengan I. Negatif 1 kali dengan I dapat jawapannya negatif I. Siap. Okey. Dapat jawapannya negatif I. Okay, itu soalan A. Soalan B.
I12. Macam mana I12 ni? I12. Okey, I12 Jadi kita lihat bahawa I12 ini I12 ini adalah daripada I2 darab dengan 6. Tu dapat 12. 2 kali 6 12. Tu dapat direct. Yang tadi kena kali dengan I ni sebab apa? Sebab tak cukup. Sebab dia nak 7. Yang ni 2 kali 3 dapat 6. 6. Kena darab. Bukan tambah. Darab dengan I. Pasal tu dia kena darab dengan I sebiji lagi. Untuk dapatkan 7. Tetapi yang ini, dia boleh direct dapat terus. I2. Luar dia kena buat kurungan. Luar dia mesti 6. Sebab 6 kali 2 ni dapat 12. Okey, mudah. Yang ni agak mudah. Okey, so kita buat negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab I kuasa 2 itu negatif 1 kuasa 6. Negatif 1 kuasanya genap. Nombor 6 ni nombor genap bang. Okey. Nombor 6 ni nombor genap. Nak tahu nombor genap, nombor ganjil ni dia dalam CP2 lah. Okey, ada budak dia tak tahu. Okey, ramai budak-budak kadang tak tahu nombor genap, nombor ganjil ni. Kalau nombor tu dalam CP2 bang, maknanya nombor genap lah. Nombor 6 ni ada dalam CP2. Okey. So negatif 1 kuasa genap, maka jawapannya adalah 1. Okey. Ni dalam kotak ni saya suruh ingat ni. Negatif 1 kuasa genap, jawapan dia 1. Okey, dapatlah 1. Okey, habis. Soalan C. I kuasa 20. I kuasa 20 adalah I2 kurungan kat luar dia 10. Okey. 2 kali 10 dapat 20. So kita dapat negatif 1. Okey, kuasa 10. So negatif 1 kuasa genap. Negatif 1 kuasa genap. Maka nanti kita akan dapat jawapannya 1. Okey, negatif 1 kuasa genap, jawapannya 1. Okey. Saya ulang sekali lagi. Yang genap, ganjil ni tengok apabila dia berada dalam keadaan negatif 1. Jangan masa tengok dekat I ni. Kalau masa tengok dekat I ni tak boleh. Oh, ni I kuasa genap. Tak boleh. Saya ulang sekali lagi. Saya banyak kali tekankan ni. Tengok genap ganjil ni, kuasa genap ganjil ni pada ketika dia berada dalam keadaan negatif 1. Okey. Pasal tu saya suruh awak ingat ni. Okey. Ni saya suruh awak ingat ni. Kena ingat ni. Okey, I kuasa 2 negatif 1. Negatif 1 kuasa ganjil ke, negatif 1 kuasa genap ke? Inilah. Okey, soalan D. Siapa nak mencelah, boleh mencelah ya. Mencelah, betul boleh mencelah. Tak perlu tunggu. I 36 dapat berapa? I 2. Berapa ya? 18 Sekejap. 36 bagi 2 dapat berapa ya? 18. 18. So makanya kat sini negatif 1 kuasa 18. Ni kuasa genap juga ni. Dapat 1 lagi. Okey. Itu soalan D. Soalan E. Soalan E ni macam mana pula? Kena ada tolak. Tak apa, buat satu-satu. Satu per satu. Kita buat yang 7I kuasa 5 dulu. 7I 2 kat luar dia. Kat luar dia tak boleh macam mana dapat 5 ni? Tak ada. Jadi kita ambil paling dekat lah 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Habis tak cukup 1, dia nak 5. Kalikan dengan I. Okey. Tu yang pertama. Tolak. Ni tolak. I12. I12 ni I2 kat luar dia adalah 6. Okey. So 7. Ni negatif 1 kuasa 2 kali dengan I tolak dengan negatif 1 kuasa 6. Ni negatif 1 Okey. So dapat kat sini negatif 1 kuasa genap. Okey, ni umpamanya 7 kali dengan 1 lah. Kali dengan I sama dengan, ini pun ni negatif 1. Oh, sama dengan pula. Okay, ni tolak Tolak. Okey, negatif 1 kuasa genap dapat 1. So 7 kali 1 kali I, 7I. 7I tolak dengan 1. Okey. 7I tolak 1.
So nombor nyata dia negatif 1, nombor khayalnya 7i. Okey. Okey, soalan E. Soalan F. Soalan ni ada dalam ujian. Minggu depan saya akan buat ujian ya. Buat ujian secara online. Okey. Saya buat ulang kaji dengan awak ni. Okey, so soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya 9 I 2 kat luar dia adalah 4. 4 kali 28 tambah 4 I 2 kat luar dia 3. 2 kali 3 6, tak cukup 1. Kali dengan I. Okey, dapat 9 ni negatif 1 kuasa 4 tambah 4 ni negatif 1 kuasa 3 kali dengan I. Negatif 1 kuasa genap. Okey, negatif 1 kuasa genap. Jawapan dia 1. Tambah 4. Negatif 1 kuasa ganjil. Jawapan dia negatif 1 kali dengan I. Okey. So, ulang lagi. So, jawapan akhir ni 9 kali 1, 9 tambah dengan ini 4 kali negatif 1. Dapat negatif 4 kali dengan I dapat negatif 4I. Ataupun awak kena boleh tulis sebagai 9 tolak 4I. Kena tulis macam ni. Cikgu ni kan tambah, memang tambah ni tambah dengan tolak ni. Ni 4 kali negatif 1 dapat negatif 4 kali dengan I negatif 4I. Tambah dengan tolak kalau jumpa, tolak lagi kuat lah. So 9 tolak 4I. Okay, 9 tolak 4I. Okay, habis. Buat masa ni soalan A, B, C, D, E, F. Ada nak mencelah, nak bertanya? Boleh jelas? Saya rasa saya dah tunjukkan satu persatu. Jelas ya yang ada dekat dalam ni? Yang tak ada dalam ni saya tak tahulah. Mungkin tak jelas lah. Okay, boleh ya? Okay, diam tu setujulah tu maknanya faham lah. Okay, saya bagi peluang untuk awak bertanya ya. Jangan malu, tak apa. Awak tak nampak saya, awak apa, saya pun tak perlu takut. Okey. Tanya je kalau kurang faham. Okey. So permudahkan bentuk nombor-nombor berikut. Okey, ni agak mudah lagi soalan ni. Okey. Soalan ni tekan kalkulator tak jadi. Nanti jadi pening kalkulator tu. Tekan punca, tekan 25. Nombor yang punca ni punca yang negatif dia tak boleh jadilah. Nanti jadi gila kalkulator tu. So makanya kat sini saya akan dapat jawapan dia. Kalau 25 saja boleh dapat lah. So jawapan dia adalah 5I. Okey, kenapa I? Sebab negatif. Ataupun kat sini kalau saya nak tunjukkan dia jadi macam ni lah cerita dia. Cerita dia macam ni. 25. Macam ni. Kalau saya nak tunjukkan macam ni lah cerita dia. Dia 25. Asingkan ni negatif 1. Okey, 25 ni dapat 5. Punca 25 ni dapat 5. I ni sebab ni. Ni. Punca negatif 1 ni menyebabkan dia jadi I. Okey. Sebab kalkulator tak boleh kira ni. Jadi bila tak boleh kira kita wakilkan sebagai I. Okey, itu soalan A. Okey, soalan A. Soalan B. Negatif 48. Okey, negatif 48. Ada budak pun dia pergi tekan kalkulator. Dia tekan kalkulator. Punca 48. Dia pun tekan dapat 6.92. Dia dapat 6.92 I dia buat. Saya pun bagi salah. Okey, saya tak nak jawapan macam tu. Saya tak nak jawapan dalam perpuluhan macam tu. Betul lah cikgu, saya tekan kalkulator punca 48 tu 6.9. Saya tak nak nombor perpuluhan. Saya tak nak nombor perpuluhan. Harapnya siapa yang dengar malam ni janganlah buat salah macam ni. Okey, dia tak nak macam ni ya. Saya tak terima. So macam mana nak buat? Okey, 48 ni macam mana? Ni saya suruh awak ingat. Apa? Ingat nombor kuasa 2 sempurna. Apa nombor kuasa 2 sempurna? Kena ingat. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okey, lepas 49, 64. 81, 100. Okey, 1000 pula. Okey, 100. Budak yang baru join malam ni mungkin dia kata, nombor apa ni? Ini nombor kuasa 2 sempurna. Mana datang nombor-nombor ni? Nombor-nombor ni datang daripada nombor kuasa 2. Okey, datang daripada nombor kuasa 2. 4 ni datang daripada 2 kuasa 2. 9 ni datang daripada 3 kuasa 2. Bukan 3 kali 2 bang. 3 kuasa 2.
16 ni mana datang? Datang daripada 4 kuasa 2. Ingat, bukan 4 kali 2, 4 kuasa 2. So begitulah yang seterusnya sampailah yang ke 100, iaitu 10 kuasa 2 lah dapat 100. Jadi untuk soalan 48 ni macam mana ni tapi jangan bagi nombor perpuluhan lah, macam saya bagi tahu tadi. So kena check 48 ni boleh bahagi dengan berapa ni? Boleh bahagi dengan 4. Betul? Boleh bagi dengan 4 48 boleh bagi 4. Oh boleh. Dapat 12. Cuba check lagi ada tak boleh bagi dengan 9. Jangan ambil terus. Check dulu. Kok ada lagi nombor lain yang boleh bagi? Kalau ada yang lagi besar, kita ambil lagi besar. Boleh bagi dengan 16? Boleh bagi dengan 16. 48 ni, 4 boleh, 16 pun boleh. Jangan ambil 4, ambil yang paling besar. Yang paling besar apa? 16. Jadi maksudnya kat sini kalau kita tekan kalkulator, 48 bahagi 16. 48 bagi 16 nanti dapat jawapan dia 3. Dapat jawapan dia 3. So maksudnya awak buat macam sini, awak buat maksudnya 48 ni sebenarnya cerita dia adalah macam ni, 16 dengan 3. Yang ujung ni I. Kenapa datang I ni? Sebab dia negatif. Ni 48 ni datang daripada 16 kali 3. 16 kali 3. Pasal tu saya suruh awak ingat nombor-nombor kuasa 2 sempurna ni. Okey, kalau tak, mana boleh terfikir dapat 16 ni? Ni daripada nombor-nombor kuasa 2 sempurna. So 48 boleh bagi dengan 16. Jangan bagi dengan 4. 4 ni masih lagi kecil. Kita ambil kalau boleh ada yang besar, kita ambil yang lagi besar lagi. So 48 bagi 16 dapat 3. Maksudnya satu punca 16 dengan punca 3. Ini kalau saya gabung ni dapat 48 balik. Ini punca 16 ni saya boleh dapat direct lah 4. Yang ni tak payah tukar perpuluhan, biarkan macam ni je. Tak boleh buat apa-apa dah punca 3 tu. Okey. Siap. Okey, sudah siap jawapan B. Okey. Ada nak mencelah? Tak ada nak mencelah Cantik. Okey, semuanya okey. 81 ni saya rasa boleh dapat direct lah saya rasa ni. Kalau tekan kalkulator ni saya rasa boleh dapat direct 81 ni. Okey, tak ada perpuluhan. Terus boleh direct dapat 9. 9 mesti ada I. Sebab dia negatif ni. Punca yang negatif. Okey, ni mula dapat direct lah. Soalan C. Soalan D, 69 saya rasa tak ada dapat direct. Dia akan dapat perpuluhan. Kalau tekan kalkulator, punca 69 nanti keluar dapat 8.3. Keluar 8.3. Jadi tak maulah 8.3. Jadi kita kena check 69 ni boleh bahagi dengan mana ya nombor-nombor kuasa 2 sempurna ni. Kuasa 2 sempurna ni boleh bagi dengan apa ya 69 ni? Kita check 69 boleh bagi dengan 4 tak? Oh tak boleh. 69 boleh bagi dengan 9 tak? Pun tak boleh. Nanti dari perpuluhan. 69 boleh bagi dengan 16 tak? Pun tak boleh. 69 boleh bagi dengan 25 tak? Pun tak boleh. 69 boleh bagi dengan 36 tak? Pun tak boleh. 69 boleh bahagi dengan 49. Semua tak boleh ni. Okey. Pun tak boleh. Okey. 4, 9, 16, 25. Saya tekan balik Bagi dengan 4. Okey, tak boleh 69 bagi dengan 9. Tak boleh juga. 69 bagi dengan 16. Tak boleh 69 bagi dengan 25. Semua tak boleh lah. Saya rasa ni soalan ni saya tak boleh keluarkan ni. Okey, 69 bagi dengan 36. Pun tak boleh. Tak boleh. Saya rasa soalan ni saya kena cancel ni. Tak boleh pakai 69 ni. Okey. Saya pakai nombor lain lah. 16. Saya tukar nombor Saya tukar nombor lain lah. Okey, saya tukar nombor lain. Saya tukar nombor berapa ya? Saya tukar dengan nombor lain ya. Saya ambil nombor lain lah. Saya ambil nombor 45. Tolong padam Negatif 45. Okey. So tolong tukar soalan D ni. Saya pakai 45 ya. Saya pakai nombor 45. Okey. So tolong tukar. Yang mana ada tolong tukar. Yang ada je lah. Nanti kan yang tak ada ni dia main salin daripada kawan dia nanti ni. Okey. Dia main salin daripada kawan. Okey. So yang mana ada ni tolong tukar dekat dalam modul awak tu. So 69 tu saya tak boleh selesaikan. Okey, tak ada jawapan nanti. Okey, saya tukar jadi 45. So kalau 45 boleh bagi dengan berapa kalau kita lihat 45?
45 ni saya rasa boleh bagi dengan 9 Okey, 45 ni boleh bagi dengan 9. So nanti saya akan dapat 9 dengan lagi satu adalah 5. I. So ni boleh dapat direct, punca 9 dapat 3, ini punca 5, ini I. Siap. Okey. Okey. Siapa yang kurang jelas, saya ulang sekali lagi boleh menjelah. Okey, tanya banyak kali pun tak apa. Okey, seronok juga belajar online ni. Okey, tak berapa nampak sangat muka tu kan. Jadi boleh bertanya dengan suara je. Sebab saya pun tengah buat penerangan ni, saya tak nampak muka awak ni, saya ambil full screen ni. Saya tak tahu siapa yang bertanya. Okey, dia seronok belajar online ni kalau semua dapat participate. Memang seronok sebenarnya. Okey, belajar kat rumah relax-relax, santai-santai je. Okey, sambil tengok TV, sambil makan, sambil minum air. Tak ada stres-stres macam dalam kelas. Okey. So belajar dalam keadaan santai. Okey. Kalau semua participate lah, semua ambil bahagian. Tapi itulah, tak semua ambil bahagian kan. Jadi dia jadi susah, jadi sangkut. Okey, kalau 30 orang ada ni, saya lagi suka sebenarnya belajar online ni, ngajar dia lagi best. Okey, sebab kita boleh dah belajar keadaan relax. Ajar pun pakaikan plakat je kan. Okey. Okey, ungkapkan yang berikut dalam bentuk A tambah BI. Okey. Dia nak sekarang ni jawapan dia mesti dalam bentuk A tambah BI. Dia nak mesti dalam keadaan nombor kompleks. A tambah BI. Ni belum jadi lagi nombor kompleks. Nombor nyata dah ada 3. Ni nombor nyata dah ada 3. Yang 9 ni kena tukar nombor khayal. Dia jadi apa? 3. Sebab 9 ni boleh dapat punca. Punca 9 dapat 3. Okey. Cikgu. Yap. Kalau contoh kan, yang tambah tu kan A tambah BI kan. Tapi kalau saya dapat jawapan contoh macam contoh 3 tolak 4 tak apa. Okey, saya tukar kat sini Saya tukar kat sini. Okey, bagus. Dengar macam suara Iman, betul ke Iman? Daniel Raja, minta maaf. Okey. Sebab saya tak tengok ni, muka ni saya agak-agak. Okey. So kat sini tak sebenarnya tambah, dia tambah tolak. Dia either one lah. Tengok pada soalan lah. Dia tak exactly tambah. Dia sama ada A tambah BI ataupun A tolak BI lah. Tengoklah, bergantung pada soalan. Jadi kebetulan soalan ni semuanya ditambah, jadi tambah lah. Okey. Boleh kan? Raja dapat clear? Tapi kalau contoh kan yang atas tu memang A tambah BI kan. Okey, A tambah BI. Tapi kalau yang jawapan contoh jawapan A saya tu dapat A tolak. Contoh saya dapat tolak. Okey, dia macam ni. Kalau saya bagi contoh soalan macam ni. Kalau saya tukar kat sini, okey, saya tukar macam ni Kalau saya tukar kat sini, katalah saya tukar, saya tak buat tambah kat sini, saya buat tolak. 3 tolak. Okey, 3 tolak punca 9. Maka jawapan awak nanti, awak akan dapat apa jawapan awak? Nanti jawapan awak awak akan dapat tolak lah. Nanti awak akan dapat 3 tolak 3i. Boleh faham? Tapi betul lah tu itu. Boleh? Jadi betul lah tu. Boleh. Dia sebenarnya kat sini tak semestinya A tambah BI. Dia boleh juga A tolak BI. Dia bergantung pada soalan. Tambah either one, tambah atau tolak. Kebetulan soalan ni semuanya tambah kan. Jadi jawapan dia tambah lah. Kalau soalan ni 3 tolak punca 9 ni, punca negatif 9 ni, jawapan dia jadi 3 tolak 3i. Okey, boleh Okey, so jangan salin jawapan ni. Okey, jangan salin jawapan ni, maka jawapan kat sini jadi tambah lah. So jawapannya adalah 3 tambah 9. Okey, bagus. Jadi mana siapa yang hadir malam ni, ada kawan awak bertanya, okey. Macam tu rupanya. Tak semestinya jawapan dia kena jadi tambah. Okey, so bergantung pada soalan. So ni 2 tambah. Ini punca 8 tak boleh ni saya rasa ni. Dia jadi perpuluhan ni. Okey, tak boleh ni punca 8 dia jadi perpuluhan. Jadi saya tak nak puluhan. So sebenarnya 8 tu dia boleh terhasil daripada punca 4. Kan ada kan kuasa 2/10 tadi ada nombor 4. 4 dengan 2. So hujung dia I. So 2 tambah dengan punca 4 ni dapat 2. Ini punca 2. Ini I. Dapat jawapan dia. Jadi nombor nyatanya 2. Ni nombor nyata. 2 kat depan ni. Nombor khayal, ni khayal. Yang saya gariskan ni semua khayal. Jangan kau ambil I je tak. Semua ni yang berdamping dengan I ni semuanya khayal. Okey? Ni semua khayal ni. Yang nyata, yang ni. Yang single ni. Yang tak berdamping dengan I ni. Okey, jelas ya? Ya. Yang A tu kan, yang 9 tu kan 3. Punca 9 je kau dapat 3 kau. Okey, bagus. Bagus.
Saya pun tak terlepas pandang tadi. Okey, bagus. Okey. So 3 lah. Okey. Okey, boleh Okey, so soalan yang berikutnya soalan 4. Okey, okey, ringkaskan setiap yang berikut. Okey. So ni kita dah tengok semua dia dalam bentuk nombor kompleks. Ada ni, ni nombor nyata khayal. Okey, so disuruh tambah je lah. Jadi kalau suruh tambah ni makanya operasi je, tak payah duk gatal-gatal tangan pergi kembang pula ni. Buat nak pandai pergi kembang pula macam ni kan. Tak payah, ni bukan darab. Sebab tengah-tengah ni ada tambah. Okey, tengah-tengah tu ada operasi tambah. Takut budak dia tak berapa faham lagi algebra, dia pening-pening algebra dia. Dia pergi tambah. Okey, tak ada tambah. So makanya 3 tambah 5 dapat 8. Ini 4i, ini tolak 2i, dapatlah tambah 2i. Ni siap. Okey. Ni positif 4, ni negatif 2. Okey, so ada positif 2i lagi lah. Okey, yang berikutnya, ini tolak. Ni saya nak ulang balik sekali lagi. Yang tolak ni hati-hati, ramai budak buat salah. So kat sini sebenarnya 7, macam mana ni? 7 tolak negatif 4. 7 tolak negatif 4. 7 tolak negatif 4. Oh, dapat 3 je aku. Salah lah, jangan jawab 3. Okey. Itu kalau 7 tolak 4. 7 tolak 4 memang dapat 3. 7 tolak negatif 4. Okey. Jadi tambah lah. Sebab ni jumpa jadi tambah, maka dia akan dapat 11. Okey. Ni 6i. 6i tolak negatif. 6i tolak dah. Tolak negatif. Jadi tambah ni. Tolak negatif. Jadi tambah 6 tambah 3 jadilah 9. Ini saya nak tekankan kenapa, sebab ada budak yang lemah algebra. Okey. Ni 6i tolak negatif. Tolak jumpa negatif jadi tambahlah. So 6 tambah 3i dapat 9i. Okey, habis. Okey, ni B. Soalan B lah. Okey, soalan berikutnya ni bahagia. Okey, saya ulang banyak kali buat macam ni pun tak ada masalah, nak bagi faham. Okey. Ini kalau macam ni konjugat. Kalau nampak bahagi ni kena buat konjugat. So macam mana cara dia nak buat konjugat? Awak tambahlah dia jadi darab kat sini. Yang bawah tu. Ambil yang bawah, bagus. Fokus yang bawah. Dah lah fokus yang bawah. Kena tengok pula yang khayalnya. Khayalnya positif kena tukar jadi negatif I. Yang tu je kena tukar. Okey. Fokus yang bawah. Kemudian tanda dia kalau positif kena tukar jadi negatif. Yang khayal dia tau. Yang satu ni jangan usik lah. Memang dia positif. Jangan usik. Yang khayal je. Kalau yang nombor nyata je kat sini negatif. Contoh negatif 1. Awak kena follow kat negatif 1 kak. Okey, kalau lah nombor nyata dia ni negatif 1, kena follow kat negatif 1. Yang kena tukar tanda ni hanya untuk yang khayal je. Okey. Ini konjugat dapat markah dah kat sini dah. Awak tambah macam ni dapat markah dah. Okey, kemudian kita kembangkan. Ini baru kembangkan 2 kali 1, 2. 2 kali negatif I. Negatif 2I. Okey. Yang bawah pakai shortcut. Apa shortcut dia? Ambil nombor nyata, kuasa 2 tambah, ambil yang nombor khayal. Nombor khayal punya nombor. Jangan ambil I jangan ambil I. Nombor khayal punya, yang khayal ni punya nombor. Mana ada khayal punya nombor? Ada. Yang berdamping dekat I ni ada nombor ni. Kalau tak nampak ni bahaya. Ada nombor ni, nombor 1. Kena ambil nombor yang berdamping dengan I ni, ada. Yang satu, tak, ni satu ni nombor nyata. Ni kat sebelah dia ni ada nombor. Okey, yang berdamping ni. Okey. So ada 1. Okey, so jadi begitulah. Ni ramai budak buat salah ni. Okey, so saya dapat nanti jawapan dia 2 tolak dengan 2i bahagi dengan ni dapat 2. Okey, bila dah dapat macam ni jangan lupa ringkaskan jawapan awak, kena pisahkan. Dia dapat 2/2 tolak dengan 2/2 i. Tengok I ni tak apa saya buat macam ni. Okey, so 2/2 ni 1. Ni pecahan kita belajar. Sekolah dah jam 4. Pecahan kalau atas bawah nombor sama dia jadi 1. Ini pun 1 I, kira I lah. Dia jadi macam tu je jawapan dia. Okey, 2/2 ni 1. Pecahan. Atas kalau bawah nombor yang sama dia jadi 1. Tak saya tekan kalkulator lah. Okey, 5/5 dapat 1, 8/8 dapat 1, 6/6 pun dapat 1. So masuk kat sini 1i lah akhirnya. Okey. Okey, habis. Soalan yang berikutnya soalan sebelah dia pun sama juga. Okey, soalan sebelahnya 2 tambah i. Okey, kita buat konjugat. Okey, kita buat konjugat. Konjugatnya adalah apa konjugatnya? Fokus yang bawah.
Okey, so 1 tambah 2i bahagi dengan 1 tambah 2i. Itu konjugat dia. Okey, kemudian kita kembangkan. Okey, 2 kali 1, 2. 2 kali 2i. Tambah 4i. I kali 1. Dapat i. I kali 2i. Dapat 2i kuasa 2. Okey, takut budak tertinggal kuasa 2. Okey, yang bawah pakai shortcut 1 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Ni saya cakap tadi tu. 1 ni ambil yang shortcut dia, ambil yang nombor nyata. Apa nombor nyatanya? 1 kuasa 2 tambah. Okey, tambah aja, memang rule dia tambah. 2 ni nombor yang berdamping dengan i ni ada. Okey, yang 2. Okey, ni ada. Kebetulan nombor 2 ni nampak lah. Tadi 1 tak nampak. Okey, sebab 1 yang tak nampak. Biasanya 1 ni maya. Okey, so 2 ni ada. So kita ambil yang itu saja. Okey, so kita dapat nanti jawapan dia 2 tambah ini 4i dengan i saya boleh combine dapat 5i. Oh, ini ada i kuasa 2. Jangan lupa Cikgu Azrai ajar i kuasa 2 kena tukar jadi negatif 1. Bahagi dengan. So ini dapat 5 bawah dia. Okey. So ni 2 tambah 5i. Ini 2 kali negatif 1. Dapat negatif 2 lah. Okey. Ni kenapa negatif 2 kan tambah kat sini aku. Memanglah sebab 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 dapat negatif 2. Negatif 2 jumpa dengan tambah. So dapat negatif lah. Negatif 2 jumpa dengan tambah. Tambah negatif 2. So lagi negatif lagi kuat lah. So per 5. So ini 2 dengan negatif 2. Ni boleh habis ni. Habis. Boleh potong. Ni 2 dengan negatif 2 habis kosong lah. Kan? Ni 2 negatif 2 habis kosong. Okey, dah tak ada. So dapat jawapan dia 5 per 5 i. Okey, ataupun 1 jadi i lah. I je lah. I je jawapan dia. Okey, nampak macam panjang je. Jawapan dia I je cikgu. Okey, nampak soalan dia 2 tambah I macam ni punya rumit, tiba-tiba jawapan dia I je. Okey. Jadi kalau kita faham, memang itulah jawapan dia akan terhasil. Okey. Jadi untuk budak yang tak faham, dia memang tak tahu nak buat lah. Okey, habis soalan muka surat tu. Okey, saya sambung lagi. Saya nak buat 2 page ni. Okey, saya buat ulang kaji sebab minggu depan saya nak buat ujian. Okey, minggu depan saya nak buat ujian. Okey. Okey, soalan 6, soalan sebelah. Okey. Okey, so dia nak cari dalam setiap kes yang berikut cari nilai X dan Y. Okey, ni soalan A ni adalah soalan perbandingan. Maksud kat sini perbandingan. Maksud kat sini awak kena selesaikan ni. Nampak tak ni saya gariskan ni. Okey, yang saya gariskan ni awak kena selesaikan. Okey, soalan A ni saya buat soalan A dulu. 3 kali 2 dapat 6. Ni dapat negatif 9i. Ini dapat 2i. Ini dapat negatif 3i kuasa 2. Okey. Positif kali dengan negatif 3i. Okey, dapat 3i kuasa 2. Okey. Ni jangan buat shortcut pula. Ni tak ada shortcut ni. Ni tak ada pecahan, ni bukan per. Okey. So dapat 6 tolak 7i tolak 3 ni negatif 1. So ini negatif 3 darat negatif 1. Negatif 3 darat negatif 1. Negatif darat negatif dapat positif. Maksudnya dapat nanti 6 tolak 7i tambah 3. Jawapan akhir awak adalah 9 lah. Tolak 7. Jadi ni jawapan awak ni. Ni apa benda X dengan tambah Y? Okay, ni soalan perbandingan. X tambah IY. Jadi awak compare kan. 9 ni, jadi jawapan dia adalah X itu adalah 9. Ni nombor nyata dia. X tu adalah nombor nyata 9. Y berapa Y? Y jangan jawab 7I. Dia tanya Y saja. I ni biarlah, I dah ada. Dia nak tanya Y saja. So Y dia berapa? Y dia ada budak tak faham dia jawab 7. Salah. Bukan 7 Negatif 7. Y dia negatif 7. Okey. Okey. Negatif 7. Okey, ni soalan perbandingan. Kita selesaikan, lepas tu kita comparekan berapa X-nya. Okey, X dia 9. Okey. So begitu juga dengan yang ni lah. Oh, ini macam mana pula ni?
Oh, ini macam pening sikit ni. Okey, jangan risau. Okey. So sebenarnya soalan ni kita kena alihkan. Okey, kita buat macam ni, X tambah IY. Okey, ni yang saya gariskan ni, saya kena pindahkan ke seberang. Jadi apa nanti? Bahagi negatif 11 tolak 4I bahagi negatif 2 tambah 7I. Dia jadi macam ni lah. Oh, kena buat konjugat ni. Kena buat konjugat. Kalau bagi kena buat konjugat. So darab dengan negatif 2, follow je. Kalau negatif 2 follow je. Nombor nyata je follow, cuma yang khayal tu kena tukar tanda je. Yang khayal. Okey. Okey, so macam panjang sikit lah. Macam banyak nombor kat sini kena selesaikan. So kita kembangkan negatif 11 darab negatif 2. Dapat negatif dan negatif dapat positif, dapat 22. Negatif darab dengan negatif dapat 22. Negatif darab dengan negatif lagi. Negatif 11 darab negatif 7 dapat positif. 77I. Negatif darab dengan negatif lagi. Negatif 4I darab dengan negatif 2 dapat positif 8I. Tengok kalau budak faham algebra tengok. Macam mana boleh tambah-tambah lah kat sini sebut tahu-tahu tak lah. Okey. Negatif darab dengan negatif lagi. Okey, dapatlah tambah 28I kuasa 2. Ni negatif 2 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2. Okey, tu shortcut. Yang bawah tu shortcut. Okey. So dapat jawapan dia kat sini 22 tambah dengan 77 campur 8 dapatlah 85 kan. 85I tambah 28. I kuasa 2 ini jangan negatif 1. Jangan lupa jumpa I kuasa 2 memang automatik negatif 1. Per dengan ini dapat 4. Ni jangan lupa buat kurungan ya. Negatif 2 kuasa 2 ni ada kurungan. Kena buat kurungan dapat 4. 4 campur 49. 4 campur dengan ni 7 kuasa 2 dapat 49. 4 campur 49 dapat 53. Okey. So ini dapat selesaikanlah ni 2 tolak dengan 28. Ini 28 kali dengan 1 dapat negatif 28 lah. Okey, so 22 tolak 22. Nanti 22 tolak dengan 28. Okey, dapat negatif 6. Ni 22 ni. Ni 28 kali 1 dapat negatif 28. So 22 tolak 28 dapat negatif 6. Tambah 85I per dengan 53. Jangan lupa jawapan akhir kena asingkan negatif 6 per 53 tambah 85 per 53I. Okey. Ini saya dah tak boleh kecil dah ni, habis kecil dah ni. Okey. Okey, habis. Okey. Salin. Okey, soalan yang berikutnya. Soalan 7. So soalan 7 ni I kuasa 4. I kuasa 4 ni kita buat I 2, kat luar dia 2. Okey. So dapat negatif 1 kuasa 2 dapat genap. So negatif 1 kuasa genap jawapan dia adalah 1. Okey. Ini macam mana pula ni? Ni macam mana pula ni? Okey, macam mana pula ni? So 1 per dengan I 2 kali dengan I. Macam tu. I kuasa 3 ni maksudnya I 2 kali dengan I. Okey, ni 2. Ni 1, kuasa 1. So 2 campur 1, 3. Ni 1 per dengan negatif 1 kali dengan I. So 1 per negatif I. 1 per negatif 1. Jo, memang tak ubah apa-apa yang jawab 3. Memang tak ubah 3 kan? Ni I kuasa 3 kan. I kuasa 3 ni macam mana kita nak ni, kita buat I kuasa 2 kali dengan I. Ni ada kuasa 1 ni ada kuasa 1 Takut budak dia diam, dia tak faham macam mana pula dia. Ni ada kuasa 1. Kalau operasi darab, kuasa itu kita tambah. Saya ulang sekali lagi. Kalau operasi darab, kuasa itu saya tambah.
Ni kuasa 2, ini kuasa 1. So tambah. Kalau operasinya darab. Ni darab ni, jadi kuasa tu saya tambah. Memang law dia macam tu. Awak dah belajar dah sebenarnya form 3 kat sekolah lama. Okey. Okey. So ni 3I7 dapat 3 I2 ni 3. Ni dapat 7 kan? So 2 kali 3 6. Tak cukup, top up lagi 1 I. So negatif 1 kuasa 3 kali dengan I. So ni jawapan dia negatif 1 kuasa ganjil. Negatif 1 kuasa ganjil, jawapan dia negatif 1. So dapat negatif 1 kali dengan 3 dapat negatif 3 lah. Kali dengan I, negatif 3I. Okey, boleh tak? Jelas tak? Negatif 1 kuasa 3 ni jawapan dia negatif 1. So maksudnya 3 darab negatif 1 darab dengan I, negatif 3I. Okey, soalan C. Okey. So soalan yang berikutnya ni saya rasa nombor 8 ni agak mudah ni, boleh buat ni nombor 8 ni. So ni tambah ni boleh dapat lah. Ni dapat 7. Ini tambah dengan 3I. Ni algebra kena clear lah. Okey. Ini tolak 8 tolak 2 dapat 6. Ini negatif. Jangan lupa negatif ni. Jangan ambil 6I je. Negatif 6I tolak. Negatif 6I tolak. Ni macam mana ni? Ada budak algebra lemah ni dia pening banyak Ingat ni negatif 6. Ini negatif tolak dengan negatif. Ni jumpa dapat tambah. Ni jadi tambah. Ini jumpa ini jadi tambah. Tanda ni jumpa jadi tambah. Maknanya negatif 6 tambah 5. Negatif 6I tambah 5. So dapat negatif I je lah. Okay, negatif 6I tambah 5I. Hutang 6, bayar 5. Lagi hutang 1 lah. Hutang 1 lagi hutang I. Okay, boleh? So 6 tolak I. Okay, 6 tolak I. Okay, habis. Ini kembangkan. Kembangkan dapat 5I. Jangan tulis I5. Jangan tulis I5, tulis 5I. Biasanya dia urut nombor datang dulu. Ni kita dapat tambah 8I kuasa 2. Jangan tinggalkan macam ni. Kerana 5I, ni jangan tambah lah. 5 campur 8, 13. Ni budak tak faham dia pergi tambah. Okey, jangan tambah ni. Jangan tambah. Sebab ini spesies lain. Ini spesies ayam Belanda, ni spesies ayam kampung. Ayam juga. Tapi tak boleh tambah. So ni I ni I kuasa 2. Jadi kat sini mesti tambah dengan 8 negatif 1. So 5I tolaklah 8. 8 kali negatif 1 dapat negatif 8. Okay, 5I tolak 8. Okay, 5I tolak 8 boleh ataupun nak tulis nak tulis macam ni boleh tak? Negatif 8 tambah 5I pun boleh. Sama je. Ni negatif 8. Maknanya nombor nyatanya awak letak kat depan pun boleh tak? Ni negatif 8 tambah dengan 5I. Okay. Boleh lah, mana-mana pun boleh. Tak kisah. Sama je. Okay, habis soalan. Okay, ni pun sama kembangkan. Ni dapat 6I. Kembangkan dapat 6I. Ini dapat tolak 4I kuasa 2. So dapat 6I tolak dengan 4 negatif 1. So dapat 6I tambah 4. Budak lemah algebra lagi. Kenapa tambah pula cikgu? Yalah negatif 4 darab negatif 1. Negatif darab negatif. Dapat positif. Okey. Okey. Boleh tulis macam tu. Ataupun juga boleh ditulis sebagai 4 tambah dengan 6I pun boleh. Okey. Mana-mana pun boleh. Boleh tulis. Begitu. Okey. Soalan yang berikutnya. Ini kena kembangkan lah. Anak panah pertama dapat 4. Anak panah yang kedua dapat negatif 6I. Ini dapat tambah 6I. Ini dapat tolak 9I kuasa 2. Okey. Ini negatif 6, ini tambah 6. Habis lah. Negatif 6I tambah 6I. Negatif 6I, positif 6I habis. Langsai. So 4 tolak dengan 9, negatif 1. So dapat 4 tambah 9. 13. Tiba-tiba dapat 13. Okey, tu dapat 13. Okey, banyak I tu dia dapat 13. Okey. Ni kalau kita faham, kita akan dapatlah jawapan 13. Okey, ni negatif 9 darab negatif 1.
Okey, yang ini apa maksud ni kuasa 2 ni? Kena ada 2 kali. So maksudnya 3 tolak 4i kurungan 3 tolak 4i. Okey, ni kena buat 2 kali dah. So ini kembangkan dapat 9. Ini dapat negatif 12i. Ini dapat negatif 12i. Ini dapat tambah 16i kuasa 2. Negatif darab negatif dapat positif 16. Okey. So 9 tolak 24i. 16 negatif 1. Okey. So ni dapat negatif 7 tambah tambah pula. Cik, yang tu kan 12 tolak negatif 12 tolak negatif 2. Oh, okey. Bukan positif cikgu. Positif 24. Bukan positif ke cikgu? Okey, tengok ada budak dia. Cikgu ni bukan negatif 12i, negatif 2 bukan jadi positif. Okey. Okey, kenapa? Ni budak kalau dia tak faham algebra ni, dia takkan dapat positif. Kalau saya buat negatif 12 darab negatif 12, kalau darab ni baru dapat positif. Itu pun bukan dapat 12, akan dapat 12 ke 12 dapat 144. Okey. Ini darab. Jangan samakan dengan ni, ni lain Jangan samakan situasi macam ni. Ni lain ni. Ini lain. Ini dapat jawapan dia 144. Ini dapat jawapan dia negatif 24. Okey. Jangan confuse ni. Ini lain. Ini negatif 12, negatif 12. Okey, ni algebra ni. Algebra, pasal tu saya tekankan sangat algebra ni. Budak positif negatif ni dia lemah lagi. Okey. Okey, ini lain. Ini darab. Ni bukan darab ni. Ini tak darab ni. Ini negatif 12, negatif 12. Okey. So dia takkan jadi positif. Hutang 12, hutang lagi 12. Mana boleh jadi tak ada hutang? Takkan jadi positif. Tiba-tiba ada cash. Hutang RM12, hutang lagi RM12. Kan? Secara logik je lah. Hutang 12, hutang lagi 12. Takkan jadi positif. Okey. Jadi hutang 24 lah. Hutang awak berganda. Okey. So ini dapat, ni negatif 7 macam mana dapat negatif 7 ni? Yelah sebab ni 9, ni 16 kali negatif 1 dapat negatif 16 lah. So 9 tolak 16 dapat negatif 7, tolak dengan 24. Okey. Okey. Habis dah. Okey, dah. Last. Ini konjugat lah. Okey, konjugat. So saya rasa konjugat dah banyak kali dah saya tunjuk dah. Okey, awak cuba buat sendirilah. Konjugat ni ada 4 soalan ABCD ni awak selesaikan lah. Okey. Okey, go. Okay. So saya rasa ada 2 helai, 2 muka surat saya dah buat ulang kaji dengan awak. Okey, jadi saya nak bagi tahu sekali lagi, awak akan ada satu ujian yang belum buat. Hari tu sebelum cuti kita dah sempat. Jadi akan ada satu lagi ujian saya akan buat masuk online. Sebab awak ada tempoh sebulan lagi ni, bulan 8 ni. Sebelum buka masuk KB bulan 9 ni awak ada sebulan lagi. Walaupun minggu kuliah dah habis hari minggu ni dengan minggu depan last. Minggu depan last kuliah, tapi saya tak akan habiskan kuliah, saya akan terus je. Okey, sebab saya nak settlekan PB awak. So minggu depan awak akan ada satu ujian dengan satu tugasan. Tugasan tu saya dah buat soalan ni dah ada dah. Okey, ujian pun jangan risau. Saya akan bantu awak. Okey, saya akan bantu awak. Syarat dia apa? Awak boleh dapat jawapan penuh, full mark pun boleh awak dapat. Syarat dia apa dia? Awak datang kelas macam mana saya buat malam ni. Macam malam-malam. Jadi saya akan bincang soalan tu macam mana saya bincang macam ni. Okey, betapa baiknya saya nak bagi markah ke awak. Jadi syarat dia, saya akan buat bersama-sama dengan awak macam mana saya buat sekarang ni. Jadi soalan tu nanti saya bagi ke awak kena print siap-siap, tak payah salin dengan kawan lah. Okey, tak payah salin-salin dengan kawan, tengok jawapan kawan salin. Sebab apa? Salin ni, saya dah ada pengalaman banyak. Bila salin daripada jawapan kawan, satunya dia jadi bodoh lah. Dia tak tahu apa benda pun dia salin. Lepas tu dia salin tu, kawan ni buat macam nombor tu macam nampak tak nampak. Nombor 2 jadi nombor 7. Kawan tu buat nombor 2, dia pergi salin jadi nombor 7. Lepas tu si B pula salin, si C pula buat salin daripada B, pun nombor 7 juga. Alih-alih dah berderet sebunyi salah. Okey, tak payah salin. Awak follow kelas Google Meet dengan saya untuk jawab ujian. Tapi saya takkan maksud saya
saya takkanlah bincang soalan actual, soalan sama sebiji. Soalan tu saya tukar nombor je. Macam ni sekarang ni, mungkin soalan dia, mungkin soalan exam tu, soalan ujian tu mungkin 1/1 tolak 2i. Tapi saya bincang dengan awak, saya buat 1/1 tambah 2i. Okay, boleh faham tak? Maknanya soalan tu saya tukar nombor je. Saya bincang dengan awak tu, saya tukar nombor. Soalan ujian mungkin 1/1 tolak 2i. Mungkin soalan ni 1/1 tolak 2i. Tapi saya bincang dengan awak macam malam ni, saya akan bagi soalan 1/1 tolak 2i. Jadi saya nak awak faham. Saya nak awak faham macam mana saya terangkan tadi, macam saya terangkan tadi, awak faham, oh macam ni. Ini nak awak buat soalan yang ujian. Tapi jawapan dia tak samalah dengan yang saya terangkan. Sebab saya dah tukar mungkin negatifnya ke, saya tukar nombornya ke, saya tukar sikit. Saya tukar sikit je. Okay? Yang penting awak faham, oh macam ni jalan kerja dia. Macam ni jalan kerja je, aku boleh buat. Walaupun nombor dia tak sama. Okay. Jadi saya akan bincang dengan awak. Saya akan bincang soalan ujian itu dengan saya meng-adjust sikit nombor-nombor soalan tu. Okay, tak lari banyak pun, sikit je. Kan? Tak lari banyak sikit pun. Contohnya macam ni. Macam ni, I kuasa 4. Mungkin saya akan bincang dengan awak, I kuasa 6. Soalan dekat ujian tu, I kuasa 4. Saya bincang dengan awak, I kuasa 6. Kan? I kuasa 6. Saya pun bincang, I kuasa 6, apa jawapan dia? Oh, macam ni, I kuasa 6. I kuasa 4, awak buat sendiri lah. Jangan kau salin jawapan saya pula. Salin jawapan saya, jadi salah lah nanti. Okay? Sebab saya nak awak faham. At least ada idea macam nak selesaikan. Tak adalah jadi macam mati kutu terus kan. Oh macam tu apa je. Jadi maknanya saya akan bantu awak. Saya rasa itu dah terbaik dah saya rasa. Saya boleh bantu. Saya tak boleh lah bagi, ni bang soalan bang saya bagi kau salin. Soalan bocor tu saya rasa macam saya tak amanah lah. Okay, bagi saya bantu awak. Cumanya cara saya berbincang soalan tu nanti, okay, saya adjust je nombor sikit. And then awak buat sendiri. Yang penting awak faham, oh macam tu jalan kerja dia. Okay, saya boleh buat. Awak boleh buat. Kan? Jadi syarat dia, awak kena datang kelas Google Meet. And then saya terangkan. Okay, awak faham. And then awak buat. Kalau boleh selesai, siap kan? Siapkan terus. Kan? Minggu depan. Nanti saya akan tetapkanlah masa hari apa untuk kita buat ujian. Begitu juga dengan tugasan. Tugasan tu pun sama juga. Okay, tugasan tu pun dia macam soalan juga atas kertas. Okay. Cumanya syarat yang kedua, syarat pertama tadi awak kena masuk ke kelas Google Meet ni, saya akan buat. Okay, dalam waktu begini. Yang keduanya, awak kena print soalan tu. Saya rasa soalan tu tak boleh buat apa dah, memang kena print ke Saya tak boleh nak post kan. Saya tak nak post lah. Jadi macam mana awak kena ikhtiarkan dapat juga print. Kena cuba juga print soalan tu. Soalan tu seelok-eloknya awak kena print dulu siap-siap. Okay, awak kena print dulu siap-siap. Nanti masa kita buat Google Meet nanti at least soalan tu dah ada dengan awak. Jadi awak boleh cuba buat terus. Okay, saya nak awak cuba cari juga printer ke, nak pinjam ke, macam mana ke. Saya tak tahulah macam mana. Ataupun mungkin kawan yang ada printer yang dah print. Kalau rumah dekat tu mungkinlah kot boleh tolong minta photostat ke apa kan. Tapi soalan tu nanti saya akan bagi dalam grup untuk awak print. Sebab saya rasa saya bagi tu memang awak tak akan buat lah. Memang awak tak akan buatnya. Okay, at least awak dapat sediakan dulu soalan tu dalam bentuk bercetak. Kalau awak tak dapat juga sediakan dalam keadaan bercetak, awak follow dulu kelas Google Classroom yang saya akan bincang tu. At least awak ada idea dia. And then awak boleh buat kemudian. Bila dah jumpa printer ataupun pergi kedai komputer ke untuk print soalan tu. Okay, sebab saya rasa kedai printer pun buka. Okay, kedai komputer pun buka. Okay, so kena ikhtiarkan juga. Walau macam mana pun saya nak soalan tu kena ada hard copy-nya. Kena ikhtiarkan juga. Saya akan bagi soft copy, awak kena ikhtiarkan untuk adakan juga soalan tu dengan awak. Okay. Minta tolong mak ke, mana yang bekerja ke office ke apa, ayah ke minta tolong print ke macam saya dah tahu, kalau boleh ada. Okay. Jadi nak memudahkan untuk saya bincang dengan awak nanti, oh soalan dengan awak. Oh macam ni punya cara nak selesaikan. Okay, awak pun buat. Okay. Nanti ada satu ujian, satu tugasan, satu lagi laporan. Laporan ni awak kena, laporan pun mudah kat sebenarnya. Saya dah buatkan dah dalam bentuk soft copy. Saya akan type semua siap-siap dalam Word. Kau tambah sikit je lagi nanti. Saya akan buatkan lebih kurang 80% saya akan buatkan untuk awak. Punya baik cikgu ni. Okay, saya akan buatkan semua muka depan dia, muka objektif dia, dia punya isi kandungan dia, semua saya akan buatkan. Okay, saya nak minta awak buat sikit je. Awak buat, nanti saya akan ajar awak macam mana nak buat graf tu secara online. Awak kena lukis graf. Sebab itu tajuk trigonometri. Jadi laporan tu awak kena, dia nak awak ni pelajar ni supaya dapat menggunakan satu software lah, software matematik lah
buat lukis graf. Jadi saya akan ajar nanti, saya akan buat video. Nanti awak kena buat graf tu pakai software tu. Lepas tu awak dah buat graf tu, awak copy gambar tu, lepas tu awak paste dekat Word tu. Jadi saya dah permudahkan. Nanti saya akan bagi kat awak video tu macam mana cara nak buat. Soft copy dia pun saya akan bagi nanti siap-siap. Nanti awak tinggal tampal-tampal je. Ada punya graf tu. So insyaAllah saya rasa dalam tempoh sebulan ni kita boleh selesai lah untuk buat semua PB tu. Yang penting boleh bagi komitmen. Jadi itulah saya ulang sekali lagi. Jadi tak payah nak berhajat nak menyalin-nyalin daripada kawan, tak payah. Just attend je kelas tu, GC tu awak boleh buat. Awak apa saya tunjuk tu insyaAllah awak boleh faham dan awak boleh buat. Soalan yang saya bagi tu. Tapi kalau ada juga malaun yang meniru tu, saya tak tahu kata apalah. Tu dia dengan Tuhan lah. Nanti dia dekat final pun bukan boleh meniru pun. Nanti ada PB khas pun menjawab juga seorang-seorang. Sama kat cerita dia. PB khas pun dia tengah-tengah kalau dia tak faham. So saya rasa cukuplah untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang join. Cukup menganggam saya rasa sejam malam ni. So terima kasih yang join. Saya doakan semuanya sihat. Lebih kurang ada 20 orang malam ni daripada 30. Ramai juga ni. 10 orang tu mungkin ada urusan lah tu. So saya doakan semoga awak sihat. Nanti insyaAllah minggu depan saya akan bagi soalan tu untuk awak sediakan. And then saya akan bagi masa untuk bila kita buat perbincangan soalan, ujian dan tugasan. So itu saja. Tak ada apa nak tanya? Semua okey? Okey cikgu. Kalau semua okey, cukuplah untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kelas dismiss. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Semoga cikgu sihat selalu cikgu. Cikgu. Yap. Nak tanya lah. Apa dia? Yang soalan 9 tu kan? Yang B tu. Soalan 9 mana? Bawah. Yang B tu kan? Dapat 3I. Dapat 3I ya? Dah buat dah? On the way. Tengah buat. Darab dengan ni, konjugat ni kita buat 1 tambah dengan I. 1 tambah dengan I. So dapat kat sini, kembangkan dapat 1, dapat I ni atas ni kena kembangkan Ni kembangkan. Yang cikgu tahu. Ya. Tambah. Okay. Boleh? Tambah kan. Nampak tak yang atas tu? Dia kena jadi tambah. Dia kena fokus yang bawah. Konjugat ni kena betul ni. Konjugat ni kena betul ni. 1 tambah I per 1 tambah I. Sebab so, jadi I kan? Jadi I lah kan? Apa dia? 1 I 1 tambah I per 1 tambah I. Tolak 1. Apa yang tolak 1? Kalau dah selesaikan yang atas tu. Okey, awak dah selesaikan atas tu. Okey, yang bawah ni shortcut dia dapat 1/2 tambah 1/2. Okey, yang atas ni dapat 1 tambah dengan 2I tolak 1. 2I Ni 2I ni I tambah I. I lah 1 sama 1. Ikan, ni seekor ikan tambah seekor ikan. 2 ikan lah. Ni bawah ni dapat 2. Ni boleh potong ni. Ni boleh potong. 1 ni 1 habis. So nanti dapat jawapan dia 2/2I. Ataupun I. Okey go. Dah? Terima kasih. Okey. Terima kasih go. Sama. Tidur sikit. Okey. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Mana Aikal ni tak keluar-keluar ni Aikal ni.